Okey, kita sambung dengan nota bab 5, latihan nombor 2 ataupun contoh nombor 2 lah. Masih lagi dalam kuda boleh tentu ataupun process determinate statically determinate 2D untuk 2D. 2D tu masa saya cerita itulah. Bentuk lukisan ni, bentuk 2D dengan bentuk 3D awak kena faham lah. 3D ni kita nampak objek tu macam real sikit kan. So kalau 2D ni kita hanya nampak paparan macam lukisan apa nak cakap Kalau floor plan lah, kalau awak tengok lukisan AutoCAD tu pandangan atas dan pandangan sisi tu 2D lah. Kalau awak tengok objek yang siap rumah tu bentuk 3D. Samalah kuda awak ni. So awak tengok dalam bentuk 2D. Jadi untuk contoh nombor 2 ni, kita analisis sikit soalan ni. Dia beri pada awak ini roller, ini pin. So bila dia sebut roller dengan pin ni, automatik awak dah faham lah. Dia adalah ada tiga reaction dia ataupun arc dia sama dengan 3 lah. Okey, tanpa kita tengok je lagi yang tu. So kita tengok kuda kita ada A, B, C, D, E, F. Ada load 15 kN kat sini dan ada load 20 kN di sini. Jarak dia 5 meter, 5 meter dan 4 meter, 4 meter. Sekarang masih dengar tak suara saya ni? Tolong respon, dengar ke tak dengar ni? Dengar, Cik. Okey, macam saya ajar yang sebelum ni, yang pertama kita kena pasti dia punya arc. So arc kita sekarang ada berapa? AB berapa AB? Arc kita? Arc tu reaction. Berapa reaction kita sekarang? Hello? Arc kita berapa sekarang? Dua ya. Arc 2? Macam mana boleh jadi 2 arc? Kan roller ni ada satu. Arc kat sini satu. Sini ada AY. Ni AY. Ini ada BY. Ni dia tulis dah. Ni BY. Dua. Dua apa? 3 lah. Arc. Bukan support. Support ada 2. Ni support. Ini kita panggil support. Penyokong. Faham tak? Ini support. Bila sebut reaction, arc tu adalah reaction. Reaction dia apa tindak balas pada support ni. Benar awak ni. Ni pun tak ingat lagi ni arc ni. Arc sekarang adalah 3. Okey. Lepas tu dalam kuda ni kita kena pasti M dia. M tu apa? Apa dia M? M. Ingat tak M? Member. Berapa member sekarang? 6. Member kita ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak keluar nota saya. Ada keluar tak nota tu? Dah cek. Tak, Cik. Dah cek. Mana jadi gelap tiba-tiba? Okey, semula. Sekarang ada kan? Ada cek. M kita ada 9 semua. Macam mana dapat 6 ada? Siapa jawab 6 dia? 1, 2, 3. Salah, Cik. Ingat join. 6 tu adalah J dia kan? Kalau awak kata, sorry, saya kecilkan sikit ni. Jadi dengan muka saya boleh. Okay. Kita punya J adalah join. J kita sekarang barulah 6. Mana J? Nak kenal J adalah ni. Nak kenal J ni. Bucu ni. Setiap bucu ni adalah J. Join. Sendi lah, sendi. Tajuk kita sekarang ni join method lah. Join method tu istilahnya sendi lah. Ada sendi. Okay. So awak dah kenal. Arc 3, M9, J6. Sepatutnya awak kena buat checking lah. Awak check dulu internal dengan external member. Kalau kita nak check internal dengan external tu, saya dah ajar dalam bab dalam contoh 1. Kalau external E, F,
External. Formula dia adalah R tolak 3 mesti sama dengan kosong. Dia akan dapat sama kosong lah sepatutnya. Lepas tu internal pun ada ni. Internal M tambah R sama dengan 2J. Kita tengoklah nota bab 1 tu. Nota bab 5 contoh 1. Saya tak nak tunjuk lah. Okay, sekarang ni kita nak fokus kepada step pertama. Step pertama awak kena cari reaction. Kenapa saya tak nak buat checking? Sebab dalam bab 5 ni memang kita akan belajar kukuda boleh tentu statik. Kok mana pun soalan yang diberi pada awak ni adalah soalan kukuda yang boleh tentu secara statik. Kita tak payah check lah dalam bab 5 ni. Cuma dalam final kadang-kadang dia bagi satu kukuda pada awak. Dia suruh awak check dulu. Statik ke tak statik? Itu yang awak kena tengok jugalah. Awak kena belajar juga cara nak check tu. Jadi sekarang ni kita pergi kepada step pertama. Step pertama yang ini step pertama lah ni sebenarnya ni. Step 1 kita nak cari reaction. Reactionnya yang mana? Yang ni tadi. Yang kita tanda AY. Ni AY. Kat sini ada BY. Actually yang awak declare AY, BY dengan BX ni terpulang pada awak. Apa maksud saya terpulang tu? Contohnya awak kata saya suka declare AY ni ke bawah cik. Awak nak buat macam ni. Dan saya juga suka BY ni ke bawah juga. Dan BX saya lebih suka ke kanan. Saya suka ke kanan. Saya tak suka ke kiri. So, awak boleh declare macam ni. Tu pulang pada awak. Tak salah pun. Sebab itu adalah anggapan kita. Cuma awak kena stick pada yang satu lah. Kalau nak buat ke atas. So awak kena ingat lah. Awak guna ke atas. Sebab benda tu akan guna pakai kat bawah nanti. Nak cari reaction tu. Kita akan ambil kira. Ke atas ke bawah yang kita declare tu. So untuk contoh yang ni kita anggap dia adalah seperti nota saya lah. Kalau awak rasa nak ubah. Awak ubah pada jawapan awak sendiri nantilah. Okey, sekarang ni dalam step pertama kita nak mencari tiga benda ni lah, reaction AY, BY dan BX. Yang ini awak sangat-sangat kena mahir. Saya rasa dalam bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 semua mencari reaction mula-mula sekali. So kalau awak tak boleh cari reaction, memang awak tak boleh buat penyelesaian yang belakang-belakang. Termasuklah bab 5 yang tengah belajar, bab 6, bab 7 sama. Memang kena pandai cari reaction. Jadi untuk ini saya tak nak buat lagi. Biar saya ajar je lah. Mungkin akan datang contoh nombor 3 baru awak buat. Okey, bila nak cari reaction ni, macam biasa kita ada 3 kaedah. 1, jumlah moment. 2, jumlah y. Dan 3, jumlah x. Ini memang sentiasa awak kena guna. Jumlah moment, jumlah y dan jumlah x. Cuma sekarang ni nak pilih, nak guna yang mana dulu. Seperti yang nota sebelum-sebelum ni juga saya dah terangkan kepada awak. Kalau saya sendiri, saya akan pilih jumlah moment dulu. Saya akan ambil jumlah moment dulu. Saya tak buat jumlah y, jumlah x dulu ni. Boleh je kalau awak nak buat dulu, tak ada masalah. Jadi kita buat jumlah moment dulu. Bila kita decide kita nak buat jumlah moment dulu, kita kena pilih pula. Nak buat kat mana? Support A ke support B? Kimi nak buat kat mana? Nak buat A ke nak buat B? Kimi? Apa cik? Nak buat kat A ke nak buat kat B jumlah moment tu? Buat kat B tak? Tahu saya tanya awak ni. Awak tanya saya. Confident lah nak buat kat mana? Buat kat A ke nak buat kat B? Kalau buat kat B. kalau buat kat B, kenapa buat kat B? Kat A sangat. Apa dia? Apa dia? Kenapa tak buat kat A? Sebab itu cari banyak tu. Ya, bagus Faris. Betul lah jawapan Faris awak tu. sikit. Kita ambil
jumlah momen pada tempat yang paling banyak load. Sekarang ni kalau awak tengok A dengan B yang banyak. B ada dua ni. Dua benda yang kena cari. BY dengan BX. Pada A kita ada satu benda je. AY. Okey. Jadi untuk yang ini kita akan buat jumlah momen pada B. Yang ni. Dia tulislah jumlah momen pada B sama dengan 0 clockwise sebagai positif. Yang ini awak kena tanda ni. Clockwise ke anti clockwise awak nak jadikan sebagai positif. Ikut jam ke lawan jam. Itu mesti tanda. Okey. Let's say lah awak ikut nota ni, awak kata ikut jam sebagai positif. Jumlah momen B sama dengan 0. Okey. Bila kita dah decide jumlah momen B sama dengan 0, sekarang, saya terpadam itu pula. Kita tengok nota yang dah ada sekarang kita akan bawa semua load yang ada nak pergi kepada B. Semua load yang ada kat kekuda ini akan pergi kepada B untuk jadi momen. Bila dia pergi dengan jarak lah. Dia kena ada jarak baru boleh pergi. Okey, kita mula daripada titik A. Kita ada AY. Ni kita ada AY ni. Kita dah declare ni kan. AY ni nak pergi B. Kalau awak tengok anak panah dia ni ke atas. Kalau dia nak pergi B, dia akan berpusing macam ni ke? Dia akan berpusing macam ni. Nombor 1 ke nombor 2? Nombor 2 ya. Nombor 1. Nombor 1 lah tengok anak panah ni. Tengok anak panah. Takkanlah anak panah ni boleh musing ke bawah gitu. Mesti lagi kot ni. Ini tanda awak satu, ini tanda satu lagi. Mestilah dia bergerak macam ni. Dia tak ada yang bergerak macam ni. Anak panah kan ke atas. Kalau anak panah ni gigi tu, dia tak sampai kat B tu. Dia akan makin jauh. Saya dah kata itu. Kena imagination awak. Jangka lukis awak letak kat sini satu, kat sini satu. Jangka lukis tu boleh pusing belakang, kiri, kanan, ke bawah, atas. Yang kita nak faham lebih lagi, kita tengok kepala dia ni, kepala anak panah ni. Dia bergerak ke mana? Jangka lukis kan boleh bergerak kat ni, boleh gerak kat atas pun boleh. Tapi sekarang ni, kita punya anak panah nak ke atas. So dia akan pusing macam ni ya. So kalau macam ni, jadi positif ke negatif? Positif ke negatif? Positif. Positif lah ikut jam. Okay. Ikut jam positif. AY, ini adalah AY. Yang kita tanda tadi adalah AY. Dia bila nak jadi momen, dia kena darabkan jarak. Jarak dia adalah ni, jarak dia ni. A nak pergi kepada B. Jarak dia berapa? Berapa jarak dia? 5. Okey, dia darat dengan 5 ni. AY darat dengan 5. Okey. Lepas tu dia jumpa lagi siapa? Dia berjalan ke atas lah. Kita anggap dia jalan daripada atas. Jalan ke atas. Jalan lagi. Jumpa dengan 15 ni. 15 ni load dia secara melintang. Ke kiri dengan ke kanan lah maksudnya. Okay, sekarang ni anak panah dia ke kiri. So daripada anak panah ini nak pergi ke B. Ni jarak dia. Jarak dia akan jadi 4 tambah 4 ni lah. Ni jarak. Ini pun jarak. So 8 lah jarak dia. Sekarang ni anak 15 ni berpusing macam mana? Ikut jam ke lawan jam? Lawan jam. Lawan jam. So dia akan lawan jam. Lawan jam dia akan berpusing macam ni lah. Gitu. So lawan jam jadi negatif. So kita akan buat negatif 15 darat dengan 8. 8 ni jarak dia. Okey, lepas tu kita akan jumpa pula. Jumpa huruf E, tak ada load. Tinggalkan dia. Jumpa lagi C. Pada C ni ada load. Load 20 kN. Sekarang 20 kN ni ke bawah. Ke bawah macam tu. Jadi bila dia nak pergi B, dia akan ikut jam ke dia lawan jam sekarang ni? Ikut jam. Ikut jam. Okey, bila ikut jam, dia akan jadi tambah.
Itu saya kata tadi, pentingnya awak tanda. Ikut jam, tambah awak kata. So sekarang ni kita dapat ikut jam. Oh, tambah Ya 20. 20 ni load dia. Jarak dia berapa? Jarak C ke B adalah 5. So kita akan letak 5 ni. So awak akan dapat kira kat sini 5 A1 sama dengan 20. A1 dapatlah 4 km. Okey, settle untuk jumlah moment. Kita dapat dah satu nilai. Nilai tadi, nilai yang A1 tadi. Kita dapat yang belah sini. Okey. Itu pun pentingnya pemilihan yang betul. Kalau kita pilih pada A tadi, kita akan selesaikan dia jumlah moment. Last kali kita tak dapat jawapan sebab kita ada dua nilai yang tak tahu kat sini. B1 dengan BX. So awak akan tergantung kat sini. Bila awak tergantung tu, awak kena berhenti sekejap. Awak kena buat jumlah Y pula. Barulah awak dapat jawapan. Dia panjanglah sikit. Walaupun benda yang sama, tapi dia panjangnya sikit. Okey, bila kita dapat AY ni bila kita sebut AY bermaksud dia adalah arah Y lah. Arah dalam paksi Y. Sebab tu kita panggil AY. Kalau AX, arah dalam paksi X. So yang sekarang kita ada AY. Ke atas Kita declare tadi ke atas. Kita dapat jawapan apa? Positif. Kekal lah simbol yang apa kita declare tu. Sekarang kita nak cari BY. Nak cari BY ni. Bila nak cari BY, kita kena pilih antara tiga ni. Yang mana ada kaitan dengan Y. Nombor 2 lah. Nombor 2 ni kaitan dengan Y. Kalau nombor 3 ni kaitnya dengan huruf X. So kita akan ambil jumlah. Saya tengok sini lah. Kita akan ambil jumlah Y sama dengan 0. Jumlah Y sama 0 ni. Kita akan declare jumlah paksi Y sama dengan 0 ke atas sebagai positif. Kita anggap macam tu. So kita tengok ke kuda kita. Dalam arah Y kita hanya ada yang pertama AY. Kita anggap tadi ke atas. So kita akan ada AY. Lepas tu kita ada BY yang kita anggap ke atas juga. So AY tadi kita anggap ke atas, dia akan jadi positif lah. AY tambah siapa? Tambah BY. Kita anggap ke atas kan BY ni. Okey. Lepas tu kita tolak. Tolak siapa ni? Tolak 20 ni. Sebab 20 ni adalah arah Y. Kita akan tolak 20. So kita tolak sini 20. Lepas tu kita hitunglah. Kita nak dapatkan BY sahaja. Kita bawa AY ni ke belakang lah. Dan kita ganti nilai AY ni adalah 4. So awak punya hitung, awak akan dapatlah BY sama dengan 16. Kenapa kita tak guna 15 ni, Cik? Sebab 15 ni, sebab apa kita tak guna? Faris, kenapa kita tak guna? Dia ke paksi X. Sebab 15 tu adalah paksi X. Kita akan guna bila kita nak cari ni, nak cari BX ni. Okey, sekarang ni kita dah dapat AY dapat, BY dapat. Yang tak ada lagi adalah BX ni. Yang tak dapat lagi ni. So kita kena cari BX. Nak cari BX, kita akan guna jumlah X sama dengan 0. Yang ni, yang terakhir ni, nombor 3 ni kita tak guna lagi nombor 3 ni. 3 ni kita tak guna lagi. Nombor 3 ni saya kata tadi adalah untuk X. Jadi kita akan buat kat sini lah. Jumlah X sama 0. Kita declare ke kanan. Ke kanan sebagai positif. Okay. Pada paksi X yang kita ada dalam kuda kita, sama sekali kita ada yang kita dah declare. Kita ada ni BX tadi. Kita declare ke kiri. So bila kita declare ke kiri, saya tulis sini tak nampak tulis sini. Saya malah turun untuk scroll down ke bawah. Kita akan ada negatif BX. Okay. Negatif BX. Tolak 15. Saya akan tolak ni, load 15 ni, saya tolak.
Sebab apa saya tolak? Sebab 15 tu ke kiri juga. Kenapa ke kiri kena tolak? Sebab kita declare ke kanan tambah. Itu je jawapan dia. Kita declare ke kanan tambah. Tapi loop pada soalan kita, dia bergerak ke kiri. Jadi dia akan jadi tolak lah. So awak selesaikan kat sini. Negatif BX tolak 15 sama dengan 0. So kita nak BX saja. Kita bawa lah 15 tu ke sebelah ke. Pulang lah cara kira awak tu. Awak akan dapat lah BX awak akan dapat negatif 15 kilo. Okay. Settle reaction awak. Okay, settle reaction awak. Kita nak buat step kedua dulu lepas ni. Awak kadam dulu. Awak hadam dulu. Awak hadam dulu benda ni sekejap. Dalam 5 minit saya berhenti. Saya akan masuk balik. Okay, boleh sambung Dah boleh sambung kau belum ni? Dah lagi tak ada ni? Boleh Cik. Okay, kita sambung Dah 8.46 dah. Okay, apabila kita nak buat yang step kedua, tak nampak gambar ni. Okay, kita lukis balik kat sini. Kita punya kuda Kita punya kuda. Bentuk dia. Cuba sekejap. Okay, sini ada AY. AY kita tadi kita dapat 4. Saya letak nombor je Awak saya tulis lah. Takut awak terbiasa juga letak nombor saja nanti. Tak ada markah sebenarnya. Okay, kat sini akan ada 16. Dan kita akan ada 15. Okay. Sini 15 15 ni load asal. Plus. Ini turn. Ini ada load asal 20. Ke kiri turn. Daripada A kat sini. B dan F. Okey, sekarang ni saya tinggalkan satu benda ni. Kalau awak pasang pada nota awak lah. BX. Saya tinggalkan BX, saya nak suruh awak tulis. BX sekarang ni, kalau awak perasan tadi, awak declare dia ke kiri. Ke kiri BX ni. Kita declare ke kiri. Jawapan yang kita dapat, BX adalah negatif 15. Okay. Ingat simbol negatif ni, saya kata dah baru ni. Apabila kita declare satu-satu arah, jawapan yang kita dapat negatif, bermaksud apa? Bermaksud BX sebenarnya akan pergi ke kiri ke kanan? Faham tak faham soalan saya ni? Sekarang BX kita ni nak pergi kiri ke nak pergi kanan? Saya tanya itu je soalan saya. Mudah je. Kanan. Kanan. Kiri. Kiri kanan BX. Kiri. Ke kiri. Kiri? Kenapa jadi kiri lagi? Awak kena ingat betul-betul lah. Saya dah bagi tahu hari tu. Kalau kita declare BX tadi ke kiri. Ini yang kita declare. Kita declare tadi ke kiri. Ini BX kita.
Okey. Kita dah kira ni, kita dah dapat dah jawapan ni. Jawapan kita BX sekarang adalah negatif 15. Ni, negatif 15 ni. Awak rasa saya cakap macam mana lagi nak suruh faham ni? Saya dah cerita pada awak banyak kali dah. Dalam contoh satu tu berkali-kali saya terangkan. Apabila kita declare satu-satu arah, ini kita declare ni, satu-satu arah ni. Kita declare ke kiri sekarang ni. Kita anggap dia ke kiri. Tapi jawapan kita adalah negatif. Bila kita dapat jawapan negatif, kita kena tukar arah kat sini. Untuk dalam pengiraan nanti, kita kena letak dia adalah ke kanan. Apa yang kita declare, kita kena ubah semula. Sebab kita dapat jawapan negatif. So, ini adalah 15 kilo meter. Cuba awak perhati pada AY tadi. AY kita declare dia ke atas. Kita dapat jawapan AY tadi dalam pengiraan kita. AY sama dengan 4. Kita dapat positif kat sini. Bila nilai yang kita dapat positif, kita kekalkan simbol kita declare ni. Kita kekalkan dia. Sama juga BY. BY kita declare ke atas. Kita dapat jawapan positif 16. Bila positif 16, ni positif 16, bermakna simbol ini kita kekalkan. Isunya pada awak sekarang ni, kita declare BX ni ke kiri. Kita dapat jawapan negatif 15. So, kita kena pusing dia ke kanan. Letak 15 kat sini. Awak boleh, ini faham lah. Jangan tak faham-faham lagi. Ni faham, Cik. Okey. Itu satu cara kita nak check. Kita dah buat lah. Sekarang ni kita nak check. Cara kita nak check betul tak kekuda kita ni. Yang kita dah masukkan nilai yang A reaction ni. Okey, kekuda awak ni, terasa awak sepatutnya stabil lah. Stabil ni tak bergerak. Tak bergerak ke kiri, tak bergerak ke kanan, tak bergerak ke atas dan tak bergerak ke bawah. Kalau tidak, runtuhlah bangunan awak. Okey, kita check arah X dulu. Pasti X. Cuba tengok dalam arah X, berapa load yang ada sekarang ni. X sahaja saya nak tahu. Faris, berapa Faris? 2. Satu pada titik F kan? 15 nilai dia kat situ. Satu lagi kat mana? Kat B. B, 15 juga. Okey, sekarang ni 15 yang F ni bergerak ke kiri. 15 yang B ni bergerak ke kanan. Kalau kita tambah dua ni, dia akan jadi berapa? Kosong lah. Sebab nilai tu sama, satu bergerak ke kiri, satu bergerak ke kanan. Satu positif, satu negatif. Dia akan jadi kosong. Stabil lah pasti X. Sekarang kita tengok pasti Y pula. Kimi pasti Y berapa? Ada berapa pasti Y kat situ? Load yang pasti Y. Dua. Load yang pasti Y ada berapa? 3. Ada 3 lah. Ada 4, ada 16, ada 20. Sekarang ni stabil ke tak stabil pasti Y tu? Pasti Y saja tu stabil ke tak sekarang ni? Daripada lukisan tu, awak faham tak? Stabil ke tak stabil sekarang ni? Tak stabil. Stabil. Stabil lah kan? Sebab 20 ke bawah dan 20 ke atas. Dah stabil dah tu. Okay. Itu cara nak checking lah. Kita nak check betul tak pengiraan kita tadi, reaction tu betul tak. Dia akan stabil balik kuda kita tu. Okay, sekarang kita nak pergi step 3. Step 3 lah. Step pertama, lukis cari reaction. Step 2, buat gambar rajah ni lah. Okay, step 3. Okay, step 3 ni kita nak cari internal force kan.
macam sebelum ni lah. Kita belajar bab ni kita sebab kita nak cari internal force lah. Okay, saya berhenti sekejap Okay, sekarang kita nak cari internal force. Step 3 nak cari internal force Untuk mencari internal force, saya dah sebut itu, kita kena pasti member yang sedikit je dulu. Dalam semua member ni kita kena cari internal force. Tapi kita nak mula kat mana? Kita mula kat mana? Faris lagi. Faris lah, saya dengar salah Faris hari ni. Kita nak mula pada anggota mana? A, B, C, D, E, F Dapat tak Faris? Kau tak ingat dah? Kena cari member yang sikit. F dengan C kot. Yes, kita kena cari member yang sedikit sahaja dulu. Yang sedikit sekarang kita ada C. C ada 2 member saja yang berkait dengan dia. 1, 2. F pun ada 2. 1, 2. Kalau D dia ada 3. 1, 2, 3. So kita cari yang sedikit, itu F dengan C. Jadi kita awak boleh mula mana-mana lah. Nak mula C pun boleh, nak guna F pun boleh. Okay, kita tengok nota lah. Kita follow nota. Kita akan mula pada titik F. Tulis tulis add F. Pada titik F, lukis. Nak lukis macam mana? Kat sini. Nota tu dah ada tapi saya nak tunjuk juga. Okay, apa nak lukis, awak kena ambil dalam radius yang saya lukis Itu. So, cara nak lukis dia. Saya lukis sini. Ini add F. Okay. Kita tanda ni F lah. Okay. So, F ni akan pergi kepada D. Kita berhenti separuh. Dia akan pergi pada E. Tegak E. Ni huruf F lah kat sini. Letak atas pun tak apa, terpudang lah. Janji ada nombor, ada huruf F. Okay. Pada F ni ada load 15 km. Jangan lupakan dia. Ambilkan dia. Okay, 15. Okay, sekarang ni F nak pergi D. So nak pandang dia mesti macam tu lah. So kita akan tulis kat sini F D. Pada yang ini akan ada F nak pergi E. So kita akan ada F E. Okay, siap lukisan kita. Ini je lukisan kita yang berkait dengan F tadi. So kita tengok kat bawah penyelesaian dia. Samalah ni. Kita ada FFD dan kita ada juga FE. Cuma ini, bila yang zero ini ada, bila ada je yang zero, automatik dia akan ada leraian. Kita leraikan dia. Satu pasti X, satu lagi pasti huruf X dengan automatik akan ada ni. Dia tak boleh, dia takkan serong saja, dia mesti ada leraian. Okey. Sekarang kita nak cari FFD dengan FFE. Bila nak cari FFD, FFE ni kita guna, dia adalah dua paksi je, paksi X dengan paksi Y. Dia tak ada momen kat sini. Tak perlu dah kita buat jumlah momen tu. Kita hanya perlu main paksi X dengan paksi Y sahaja. Sebelum nak buat paksi X paksi Y tu, kita buat lukisan ni dulu. Lukisan ini, kita tengok kuda kita ni lukisan ni. Lukisan ni. Mana saya contoh sini lukisan ini. Lukisan ni. Segitiga ni. Segitiga ini bersaiz 4 dengan 5. Okey, panjang dia 4, 5 kan. So kalau dekat sini awak akan nampak ni lah. Lukisan ni 4 kat sini, 5 kat sini. Dan yang ini awak nak carilah. Bila 4, 5 kita dapatkan ni 6.4. Macam nak dapat 6.4 ni macam mana?
Ingat lagi tak nak dapat 6.4 ni? Ingat tak ingat ni? 6.4 ni macam mana dapat ni? Boleh dapat tak 6.4 ni? Teorem mak. Apa dia? Dia boleh. Macam mana dapat? Teorem Pythagoras. Habis tu nak dapat dia macam mana? 4 kuasa 2. 5 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 punca kuasa 2. Okey, awak akan ada 4 kuasa 2 4 power 2 plus 5 power 2 square root balik lah. Ini okey, awak akan dapat 6.4 kat sini lah. Okey, saya tak nak tunjuk mana itu, saya ingat awak belajar sendiri lah. Okey, sekarang ni segitiga ini macam saya tunjuk sebelum ni, awak mesti ingat lah. Sebab tu saya bagi video tu awak boleh recall balik. Nak tengok, kalau awak jenis rajin, awak tengok je, awak boleh cari balik dalam video. Kalau awak jenis malas, bagilah gajah rimah pun awak takkan tengok. Satu kelebihan daripada awak ada satu video tu. Okey, ingat bila nak cari X, okey, kita buat kat sini. Jumlah pasti X sama dengan kosong. Kita anggap jumlah pasti X sama kosong ke kanan sebagai positif. Okay. So kita ada belah X sahaja. Yang belah X sahaja kita tengok. Bila X sahaja kita ada yang ni lah. Okey, sekarang ni FFD dia bergerak ke X, ke kiri. Pasti X dia bergerak ke kiri. Bila dia bergerak ke kiri, dia akan ada negatif. So FFD, ini FFD, tulis FFD darab dengan X. Sebenarnya macam ni lah. Negatif FFD darab dulu dengan X. Pasti X, dileraikan pasti X. Tolak 15. 15 tu mana? Ni 15 ni, pasti X ni. Sama dengan, ada lagi tak pasti X kat sini? Tak ada lah kan? Kalau tak ada, kita terus sama dengan kosong. Cuma dalam pengiraan kat sini, dia dah ganti ni. Ni X ni, dia ganti ni. Cuma X ini, kita nak ganti dengan 5 bahagi 6.4 ni macam mana? Inilah fungsi yang kita buat gambar raja segitiga ni. Segitiga ni, fungsi dia kat sini. Bila kita nak cari X, X mesti bahagi dengan X ini. Kita tengok X sama dengan X dalam segitiga ni. Yang mana X? Ni X, ini Y. Paksi dia kan. Jadi kalau nak cari X, X sama dengan 5 bahagi 6.4. Awak kena ambil pasti X sama dengan pasti X bahagi dengan hipotenus dia. Kalau nak cari Y, Y sama dengan 4. Pasti dia Y kan, 4 kat sini, bahagi 6.4. Okay, kita dah ada ni benda ni. So bila kita ada benda ni, dalam pengiraan kita terus ganti kat sini. So that's why lah dapat kat sini 5 divided by 6.4. So bila awak punya kira kat sini, 15 ni bawa ke sebelah, awak akan dapat yang ni lah, step yang ni. Lepas tu awak akan hitung kan, 6.4 ni bawa ke sebelah, awak akan dapat 96 ni kan. Okay, 96 ni. Lepas tu kita cari FFD saja. Macam nak dapat FFD saja ni, kita bawa 5 ni ke sebelah. Bila bawa sebelah, kita bahagi kan, dia akan jadi 96 bahagi dengan negatif 5. Awak akan dapatlah jawapan akhir sekali 19 negatif 19.2. Negatif 19.2 kilonewton. Bila negatif itu bermaksud dia adalah kompres. Negatif je kompres. Simbol dia mesti ke
keluar. Okay. Betul. Sumber dia mesti keluar. Compress. Kena ingat simbol dia mesti keluar. Sebab dia compress. Kalau dia tension, simbol dia ke dalam. Ni bracket lah. Letak kat bracket. Okey, saya nak awak buat untuk FFE. Kirakan saya FFE. Nak tengok nota, terpulang lah. Tapi kalau rasa nak buat sendiri, buat sendiri. Berapa FFE? Kira dulu lah. FFE, jumlah paksiwan sama kosong. Saya tunjuk sini ya, saya tunjuk sikit ya. Ada start hide message. Okey. Kita akan ada jumlah paksi Y sama dengan kosong. Okey, jumlah paksi Y sama kosong. Kita ada dalam arah Y. FE. Sekarang ni kita declare paksi Y ni ke atas. Dia adalah positif. So FFE kita ni, dia turun bawah. Bila dia turun bawah, dia akan jadi negatif lah. Darat dengan Y. Sorry. Apa darat dengan Y pun. FFE ni tak ada darat dengan Y. FFE tu. Lepas tu dia akan tolak F. Yang FFD ni darat dengan Y. Dia dileraikan dalam arah Y. Sama dengan kosong. Okey, tolong kira. Berapa nilai FFE? Jangan tengok nota lah kalau boleh. Kalau awak tengok nota, terpulang lah. Tapi pada saya, buat dulu, check dengan nota. Okey, sekejap lagi saya masuk balik. Saya kena berhenti rekod ni sekejap. Okey, kalau sepatutnya awak akan dapat 12 kilonewton lah. 12 kilonewton. Kita ada tadi negatif FFE tolak negatif tolak negatif pula. Negatif FFE tolak FFD darat Y kan. Y kita tu adalah 4 bahagi 6.4 kan. So kita hitung je lah. Kita hitung. Jangan lupalah kita punya FFD ni. FFD ni kita dah ada nilai. Nilai dia adalah daripada sini. Ni. Sama dengar ni kan. Kita masukkan dalam pengiraan kita tadi. So bila kita masukkan nilai negatif 19.2 ni, dalam ni dia akan jadi tambah lah. Negatif tambah negatif dia akan jadi tambah. So awak hitung lah. Hitung awak akan dapat lah FFE 12 kilonewton. Bila positif dia adalah tension. Tension dia simbol ke dalam. Kena ingat tension simbol ke dalam, compress simbol ke luar. Okey, settle untuk titik F. Saya nak awak buat sendiri dulu. Kenapa ada sini? Titik C. Titik C sahaja. Boleh? Boleh tak boleh titik C? Boleh. Tengok nota tu jadikan sebagai rujukan awak. Titik C ni saya bagi lukisan. Lukisan at C. Kita buat dulu titik C. C ni kat bawah tadi kan. So dia akan jadi macam ni lah. 1, 2. Dia ada dua member je kan. Ini nak pergi C, nak pergi apa Ni C nak pergi apa? C nak pergi B F C B. Tengah-tengah B kan. Sini F nak pergi apa? C E. Tapi kena ingat pada titik C ni dia ada satu loop. Loop asal dia ke bawah sebanyak 20. Okey. Kita tunjuk pada gambar raja soalan. Okey, bila awak nak buat titik C, lukisan awak hanya berkisar sini je. Putus-putus kat sini je.
Jangan ambil ni 16 dengan 5 ni. 16 dengan 5 ni jangan ambil. Sebab ni adalah untuk titik B. So saya nak awak buat titik C. Sekarang guna gambar rajah ini. Dan ingat terus, bila pas 0 akan ada leraian. Ini pasti Y. Ini pasti X. Okey, boleh buat sekejap. Lagi saya masuk balik nak tengok jawapan dia. 5 minit, 6 minit boleh siap kot. Okey, cuba buat. Nota dah ada. Untuk rujuk tengok nota lah. Okey, boleh mula. Tengok balik Pada titik C, yang dah buat tu baguslah. Yang tak buat tu agak-agak awak isap lah sebelum final. Tak lama dah nak final ni. 3 minggu lagi. Pada titik C, ini salah dia lukis 15 dengan 16 ni patutnya tak boleh lukis Dia tak ada. Sini. Kat sini susah sangat Kat sini kita nak carinya FCB dengan FCE. Dua benda ni lah. Cara kita tadi lah, kita ada lerai X dan lerai Y. So kita buat mula-mula jumlah paksi Y sama 0. Saya dah pesan tadi, kita hanya bermain dengan jumlah paksi X dan jumlah paksi Y sahaja. So bila kita kata jumlah paksi Y sama 0, kita ada yang pertama 20. 20 ni ke bawah dia akan jadi negatif 20 lah. Lepas tu FCE. FCE dileraikan paksi Y. So FCE darab dengan Y. Y kita sekarang bentuk segitiga kita adalah sama saiz je. So dia akan jadi 4 5, 6.4. So tak boleh buat lukisan baru dan tak boleh kira baru. 6.4 kan. Terus ambil daripada atas lah. So kita ada 4 bahagi 6.4. FCE 4 bahagi 6.4 sama dengan 20. 20 ni kita bawa yang ni ke belakang. Jadi FCE saja kita akan ada 128. Sorry, 4 FCE sama dengan 128. FCE saja kita ada 32 kN. Positif, bila positif dia adalah tension. Lukisan dia adalah ke dalam. Saya buat laju lah sikit benda ni. Benda simple je ni. Lepas tu awak akan buat jumlah paksi X pula kat sini. Jumlah paksi X ni kita nak tentukan untuk FCB ya, FCB. Kita nak cari FCB. Kita akan buatlah jumlah paksi X. Ini FCB kita declare ke kiri, kita bergerak ke kiri, dia akan jadi negatif. Sebelum itu kita ada FCE kat sini. FCE darab dengan X. X ni ke kiri, so dia akan jadi negatif FCE. X kat sini. Tolak FCB. FCB kat sini kan. Tolak. Sebab apa tolak? Sebab dia ke kiri. So kita masukkan nilai FCE ni. Kita dah kira tadi. Dan dapat CY tadi. Kita ada 32. So kita masukkan kat sini. Dan akan ada lah 5 bahagi 6.4. Ini adalah X. X dalam paksi dalam bentuk segitiga ni. So kita ambil kat sini. Dan sekali awak akan dapat FCB sama dengan negatif 25. 25 kali betul kan? FCB negatif 25. Negatif bermaksud compress. Bila negatif bermaksud compress. Saya sikit yang ni sebab saya suruh awak buat ni. Sebab tu saya lajukan sikit lah. Seterusnya kita pergi kepada titik mana lagi? Titik yang 2 dah habis Titik 2 ni dah habis. Tinggal lagi titik yang 3 lah. Yang paling sikit 3. Iaitu A. A ada 3. 1 kat sini, 2 kat sini dan 3 kat sini. Ataupun D. D pun 3. B pun 3. Boleh pilih lah antara A, D, B. Nak pilih yang mana terpulang pada awak. Semua yang ni kita ikut nota lah. Nota kita dia buat pada D dulu. Okey, kita buat pada D. Apabila D kat atas tadi, D berada di mana? Okey, sini D. So lukisan awak adalah sekitar ini sahaja. Saya buat warna lain lah. Saya buat terang. Buat jelas sikit.
So lukisan awak adalah sekitar ini sahaja. Awak akan ada D kepada F, D kepada E dan D kepada A. So kita lukis cantik-cantik kat bawah sikit. Ini kita ada D, kita ada F, D kepada F yang ini. Kita ada F, D kepada E. Dan juga kita ada F, D kepada A. Okay. Macam biasa, bila je serun akan ada leraian. Ini lerai I, Y, ini lerai X. Okey. Itu sahaja yang kita lerai. Yang ni jangan lerai FDE dengan FDA ni. Dia tak serung. Dia adalah paksi dia dah, paksi Y. Paksi Y dan paksi X. So pilihan sekarang awak ada dua je lah. Jumlah paksi Y, jumlah paksi X. Jangan nak main jumlah normal lah, tak ada kaitan kat sini. So kita buat jumlah paksi Y, jumlah paksi X. Contohnya kita nak buat paksi X dulu lah. Okey. Jumlah paksi X sama dengan 0. So dalam gambar rajah ini kita tengok arah X sahaja. Yang kita ada sekarang arah X adalah FDE lah. Tapi kita declare kat sini, jangan lupa declare ni. Ke kanan sebagai positif. Okey. So kita ada FDE ni ke kanan, dia akan jadi positif FDE. Lepas tu dia akan tambah FDF. Kenapa tambah? Sebab leraian kat sini, X ini adalah ke kanan. Bila ke kanan, dia positif. So kita tambah FDF darab dengan X. Ini dia terus gantilah. Dah faham kan? Kita terus gantilah. X tadi sama dengan 5 bahagi 6.4. Kalau Y, lemak tak nampak Kalau Y adalah 4 bahagi 6. Okey. Okey, sekarang kita ganti terus FDF 5 bahagi 6.4 sama dengan 0. Kat sini. Ni saya dah ganti dah ni. So kita hitung je lah. FDE tolak FDF ni. FDF ni ada nilai 19.5. Dari mana FDF ni? FDF daripada mana? Daripada yang kita kira pada sini. Kita dah kira tadi pada titik F kan? Kita dah ada nilai FDF sama dengan negatif 19.2. Ni kita dah dapat dah FDF ni. So kita ambil nilai ni, negatif 19.2 ni kita terus ambil, kita masukkan dekat sini. Dia saling berkait lah, dia berkait dengan titik F tadi. Nilai FDF ni adalah negatif 19.2. Ambil mana? Ambil pada titik F yang kita kira tadi. Titik F kita kira tadi. Kita dah dapat jawapan. Kita dapat jawapan FFD. Ni FFD. Kalau awak kata tak ada cik DF. Kita nak cari FDF. Tak ada ni cik. Ada FFD ya. Benda sama lah tu. Dia adalah sama. Kan garisan member tu kan. Garisan member tu macam ni kan. Ni F. Ni D. Ini F. Dia garisan yang sama ni. Ini dia adalah compress kan. Dia compress. Dia bentuk macam tu. Nak panggil FDF pun boleh. Nak panggil FD pun boleh. Dia akan simbol dia negatif. Ini 19.2. Kalau awak nak selamat, awak letaklah negatif kat sini. Kalau awak tak letak pun saya faham lah. Asalkan ada simbol ni betul. Simbol ni simbol compress. Kalau awak tak letak tanda negatif, tapi simbol ni betul, kita terima lah. Tapi kalau awak tak letak tanda, simbol awak salah. Tak boleh lah. Tapi kalau awak letak simbol ni ke dalam, awak letak negatif, tetap kami tak terima. Salah juga. Sepatutnya bila ke dalam ni adalah tension lah. Dia ni akan jadi positif. Salah lah tu. Tak boleh. Ingat nak cari FFD ataupun FDF benda yang sama. So kita ganti kat sini tadi. Bila kita dah ganti, kita hitung lah.
Kita punya heater kita akan dapat FDE sama dengan 15 km. Bila positif, betul adalah tension. Tension dia ke dalam. Dah. Biasakan diri buat. Terus buat benda ni. Benda ni akan guna pakar sampai bila-bila ni. Okey, settle untuk FDE. Dalam gambar rajah ini, kita ada dua nilai nak kena cari. FDE dengan FDA. So, FDE kita dah cari. Tinggal lagi FDA. Bila FDA, dia adalah paksi Y. Bila paksi Y, kita kena kira jumlah paksi Y sama dengan kosong. Jangan kaitlah jumlah paksi X. Tak ada kaitan dah. Buat paksi Y sahaja. Dalam gambar rajah ini, paksi Y-nya kita ada yang pertama FDA sendiri. FDA ni, dia nak turun bawah. Okey. So, kita akan tulis negatif FDA. Lepas tu, kita akan ada FDF ni. FDF dalam arah Y ke atas. Dia dileraikan dalam arah Y dan ke atas. So, kita tambah. FDF paksi Y. Nilai ni kita dah ada ni. Mana? Ni. Kita gantilah kat sini. Ini. Ni dia dah buat dah. Cuma dia terbalikkan dengan saya tulis lah. Saya tulis tadi FDA dulu. Dia tulis FDF dulu. Sama je tu. Tak ada masalah. So, awak kira lah. FDF kita dah ada nilai. Kat mana kita nak ambil? Kita ambil dalam step atas tadi. Step pada titik F. Itu negatif 19.2. Awak hitung punya hitung. Awak akan dapatlah FDA sama dengan negatif 12. Bila jadi negatif, dia akan jadi kompres. Ini simbol kompres ni jangan lupa. Settle untuk titik D. Okay. Besar titik D Oh, recording kita pada titik sekarang kita sambung titik mana lagi? Titik A lah. Okey, yang tiga member tadi kita kata ada 3 tempat kan. D, A dan B. So, D, A dan B. Sekarang kita nak buat titik A. Okey, kita A. A kita akan lukis sekitar A ni lah. So, kita tengok yang bawah. Cara lukis yang betul. Sini pada A Okey, kita ada 3. A kepada D. A kepada E dan juga A kepada B. Dan kita ada log asal. Log asal daripada titik A adalah 4. Log asal ni. Bila ada paksi zero, kita kena lerai. Kita leraikan dia, paksi X dan paksi Y. Y dan X. Okay. Macam biasalah, kita pilih jumlah paksi X dulu ke, jumlah Y dulu ke, terpulang. Mana-mana boleh buat, tak kisah pun. Jadi kita ambil jumlah paksi X dulu. Kita kata jumlah paksi X sama dengan 0 ke kanan sebagai positif. Bila paksi X je, yang ada kat sini adalah kita ada FAB, paksi X. FAE dileraikan ke arah X. So, dia dua-dua ni bergerak ke kanan. Bila bergerak ke kanan, dua-dua adalah positif. Inilah FAB positif. Tambah FAE darab dengan 5 bahagi 6.4. Ni bagaimana? Daripada lukisan yang kita dah buat daripada mula-mula tadi. Lukisan ni. Lukisan 5, 4, 5, 6.4. So, kita hitung lah. Kita dah ganti semua. So, sekarang ni FAE ni FAB kita nak cari. FAE ni kita dah ada nilai kan. Kat mana? Macam mana kita dapat nilai FAE ni? Kat mana kita ambil FAE ni? Faris. FAE ambil mana? Mana FAE?
Ada dah, kita kena kira ke belum kat atas tu? Tak ada kira lagi kan? Sebab kita kira mula-mula tadi, titik F dengan C. E sini tak ada lagi ni. Okey, kalau awak perasan, untuk step pada A ini, dia tak boleh buat untuk add dulu. Awak kena buat dengan paksi Y dulu. Kita kena buat dengan jumlah paksi Y dulu yang ni. Dia memang akan jadi macam ni lah. Ada pilihan kita tu, tiba-tiba kita buat tu, kita start, kita tak boleh nak buat. Kita kena berhenti, kita buat dengan paksi satu lagi. Macam tadi lah. Bila kita pilih paksi add dulu, kita akan dapat FAB tambah FAE 5 bahagi 6.4 sama dengan 0. 6.4 ni daripada paksi dia kan. Lepas tu FAB tambah FAE. Dua benda yang kita tak tahu. FAB dengan FAE. Jadi bila kita dua benda tak tahu, kita berhenti kat sini. Tak salah pun awak buat ni. Cuma kena berhenti sekejap. Buat dulu paksi Y sama dengan 0. Sekarang cuba kita tengok paksi Y sahaja pula. Paksi Y kita ada kat sini 4 kN ke atas. Okey. Lepas tu kita ada lagi FAD. Kita ada lagi FAE dileraikan dalam arah Y. FAD dilerai dalam arah Y. Semua ke atas. Bila semua ke atas bermaksud semuanya tambah lah. So kita letak tengok sini penyelesaian dia. Yang pertama sekali dia tulis FAD. Okey, FAD ni. Ni mana FAD ni yang saya sebut tadi kan. Di sini. Okey. Lepas tu FAE. FAE yang dileraikan dalam arah Y. FAE paksi Y. Y tu adalah 4 bahagi 6.4. Ni kita dah ingat lah. So dia terus ganti nilai. Tambah dengan 4. 4 ni mari mana? 4 ni daripada bawah ni. Cuma sekarang ni kita ada nilai. Sekali ikut kita ada dua benda lah. FAD ni tak tahu, FAE ni pun tak tahu. Dua benda juga. Sama dengan kes paksi X tadi. Tapi kita kena ingat. FAD ni kita dah ada nilai. Ni nilai dia ni. FAD ni. Kita dah kira pada step yang titik D tadi. Kita dapat jawapan FAD. Ataupun FDA lah. So kita boleh gantikan ni kat sini. Bila kita ganti, kita akan dapat negatif 12 ni. Kita ganti terus. Kita ambil nilai ni. Ambil seketul ni dengan tanda-tanda negatif dia ni. Dan kita masuk kat sini. Negatif 12 tambah dengan 4 tambah FAE darab dengan 4 bahagi 6.4. Awak akan dapat dah sama dengan 0. Awak hitung punya hitung. Awak akan dapat benda ni. Dan sekali awak akan dapat FAE sama dengan 12.8. Positif okey. Dapatlah FAE. Bila kita dapat FAE, yang inilah kita akan nak masukkan pada yang tadi yang kita sangkut tadi. Kita sangkut kat sini kan. Bila kita ada nilai ni, kita masuk kat sini. Kita boleh carilah FAB saja. Okey, bila awak cari FAB saja, awak dapatlah FAB sama dengan negatif 10. Compression settle 2 titik titik A. Okey. Sekarang ni sebenarnya nak senang awak, dia kena buat macam ni. Dia kena contohnya ni lukisan awak ni. Okey lagi lah. Okey. Sebenarnya lukisan ni awak kena buat. Memang kena buat pun. Kalau nak buat awal ataupun nak buat belakang sekali lah. Terpulang lah. Ni saya tunjuk sekarang ni supaya awak tahulah kenapa kena buat kan. Mula-mula sekali tadi kita ada load yang sedia ada. Load sedia ada. Kita tulis dulu. Load sedia ada sini 15. Sini 20. Sini ini 16.
Okey, saya tulislah A, B, C, D kat sini. F. Okey. Mula-mula sekali kita cari pada titik F kan. Titik F kita dapat FFD. Dalam jawapan kita dapat FFD negatif. Negatif berapa ni? Titik F kita buat mula-mula sekali. Kita dapat FFD negatif 19.2. Kita akan tulis negatif 19 ni 2. Lepas tu kita dapat jawapan FFE. FFE 12 kilonewton ni. So kita akan tulis kat sini positif 12. Positif adalah ke dalam 12. Lepas tu kita cari titik C kan. Titik C kita dapat jawapan. Titik C jawapan pertama CE 32, CB negatif 25. CE kita dapat 32 positif. Positif ke dalam CE 32. CB kita dapat negatif 20. Negatif 25. Lepas tu kita cari titik D kan. Yang ketiga kita cari titik D. Kita dapat DA. DA kita dapat berapa? DA kita akan dapat negatif 12 ni. Negatif 12 ni. Ni DA ni. Negatif 12. DE 15. Positif. DA negatif 12. Betul tak? Negatif 12. Betul dah. Negatif 12. Negatif keluar 12. DA. Lepas tu DE kita dapat positif. Oh DE 15 positif. Mana ni? 15 positif ni. 15 positif, dia positif ke dalam 15. Okey, kalau awak tengok pada gambar rajah ini, awak tahulah kat mana lagi yang tak siap. Yang tak siap lagi adalah 1, 2. Sorry, kita dah buat titik A kan? Titik A. Okey, last kali tadi kita buat titik A. Kita ada nilai FAB. FAB negatif 10. Saya lupa tulis lah. FAB kita ada nilai negatif 10. Okay. Negatif 10. Okay. Sekarang ni satu lagi kita kira tadi apa? FAB ada dah negatif 10. FAE pun dah ada 12.8 ni. Titik A. FAE dah ada nilai rupanya. Kat sini. Kat sini dah ada nilai 12.8 positif. So positif ke dalam 12.8. Nak siap dah rupanya. Nak siap dah rupa-rupanya. Tinggal hanya BE. BE je tak siap lagi. Okey. Sekarang dalam BE, nak cari BE ni, awak boleh pilih. Nak pilih titik B pun boleh. Nak pilih titik E pun boleh. Okey. So, kita ikut nota lah. Nota yang dah buat ni. Kita pilih titik B lah. Bila pilih titik B, lukisan dia pada titik B tu adalah macam ni lah. Ini B. Kita akan ada BE. BE ke atas ni. Kata saya tunjuk dengan warna merah lah. Kita ada BE kat sini. Kita ada B apa ni?
BC, kita ada BA. Ini segitiga ni. Dia akan ada BE, dia ada BC, dia ada BA. Dan dia akan ada juga log asal 16 kan. Okay. So, dalam gambar rajah ini, kita ada dua paksi lah. Paksi X pun ada, paksi Y pun ada. Yang kita nak cari adalah BE. BE ni paksi Y. Bila paksi Y, kita tak payah fikirlah paksi X ni. Kita abai dengan dia, kita tak payah fikir pun. Kita terus buat jumlah paksi Y sama dengan kosong. Dalam paksi Y kat sini, kita hanya ada nilai FBE sendiri. FBE ni paksi Y ni, dia bergerak ke atas, kita tambah dia. Lepas tu kita tambah 16. Kenapa tambah? Sebab dia adalah ke atas. So tambahlah, tambah 16 sama kosong. FBE last kali kita akan dapat negatif 16. So kita akan masukkan balik FBE kat sini. Kita ada nilai FBE sama dengan negatif 16. Negatif dia ke dalam. Okey, selesai. Semua dah siap. Kalau awak perasan, kita tak buat pun titik E ni. Itu kita kata tadi. Kita pilih titik yang paling sedikit dulu. Kalau awak buat dengan E dulu, pening kepala awak. Banyak kena buat cabang dia. Padahal, tak buat E pun boleh selesai. Boleh faham tak boleh faham ni? Itu je lah, selesai dah. Contoh 2 ni. Ni contoh 3 dah, tak perlu lah. Boleh faham ke tak boleh faham? So, saya rasa selesai lah. Untuk contoh 2, ini je. Lukisan ni, awak buat cantik-cantik lah. Kena ada lukisan ni. Lukisan last kali ni kena ada. Okay, nanti saya bagi assignment. Assignment dalam bab 5 ni, bab yang tengah belajar sekarang. Jawapan last kali ni saya nak tengok jawapan last kali ni. Gambar lah, maksud gambar berserta dengan bila lukisan last kali ni tak boleh lukis dah. Dia punya support ni. Bulat, pink ke, roller ke tak boleh lukis. Saya nak dalam bentuk reaction macam ni. Dia punya nilai ni ada. Simbol kat dalam ni pun kena betul. Faham tak faham ni? Ini untuk assignment awak yang kena hantar nanti. Faham tak? Faham tak faham ni? Lanjut. Okay, assignment awak saya bagi awak hantar sehingga esok. Sekejap lagi saya bagi. Hantar esok paling-paling lambat pukul 5. Faham? Pukul 5 petang esok Macam biasa, buat cantik-cantik. Buat by hand lah. Tak payah guna komputer. Lepas buat, scan guna cam scanner. Jadikan dalam bentuk PDF. Hantar kat email hari tu. Email yang saya bagi hari tu kan. Tulis tajuk, tugasan bab 5. Tajuk mesti ada, tugasan bab 5. Senang saya nak cari. Okay, clear Clear, cik. Okay. So, untuk kelas ini, attendant dah ambil. Yang mana masuk lambat tadi. Tengoklah, kalau saya boleh bagi ke kelanggaran, saya terima. Kalau tidak, saya tak terima lah. So, saya sudahi kelas hari ini dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cik. Sama-sama. Waalaikumsalam, Cik.